Okey, sekarang sudah mula pukul jam 8. Selamat pagi semua murid-murid. Selamat datang ke PTPR Sains kali ke-27 atas talian, iaitu dalam Google Meet. Okey, jadi hari ini cikgu akan sambung dengan perbincangan bagi latihan depan buku kerja anda. Okey, kalau mengikut rekod dalam cikgu sini, cikgu hanya ada minta kamu cuba buat, tapi cikgu belum go through dengan kamu. Kerana sebelum ni kita tidak menggunakan Google Meet. Jadi adalah agak susah sikit lah cikgu bagi kamu jawapan yang betul. Jadi kalau daripada semakan cikgu sini, bab 1 dengan bab 2 cikgu tidak go through dengan betul. Bab 1 ada 1-2 muka surat, mungkin cikgu ada pernah go through dekat sekolah. Masa kita boleh PTP bersemuka. Tapi jangan risau, tapi cikgu akan sekaliguslah cikgu sampai bab 2 cikgu akan semak bersama dengan kamu. Jadi untuk hari ini cikgu akan cuba gunakan masa sampai pukul 8.40 lah. Jadi sampai mana yang kita sempat, di sana kita akan henti. Di sana kita akan henti dan kita akan sambung hari Jumaat. Okay, seperti apa yang cikgu telah beritahu kamu, start minggu ini cikgu akan bagi kuis. Okay, hari ini adalah kuis bagi bab 1. Jadi selepas pukul 8.40, cikgu sudah siap dalam Google Meet, cikgu akan sendkan link. Cikgu akan sendkan link kuis bab 1 kepada kamu melalui WhatsApp dengan Telegram. Melalui WhatsApp dengan Telegram. Jadi kamu boleh jawab kuis dalam tu hanya 15 soalan saja. Tidak susah. Jadi, kamu cuba jawab, semua adalah bentuk objektif. Bentuk objektif. Okay? Jadi dengan tiga membazirkan masa, kita terus pergi kepada pengemakan buku kerja anda, muka surat 4. Okay. Jadi untuk yang di sini, muka surat 4 ini kita boleh nampak. Mula-mulanya adalah tentang radas makmal dan bahan-bahan berbahaya. Jadi ini adalah radas dia yang perlu diisi ke bawah ni lah. Okay, jadi mungkin anda sudah buat, tapi cikgu sekarang tujuannya adalah semak jawapan. Okay, ini adalah apa? Ini adalah tabung tidik. Okay, tabung tidiknya dia lebih besar. Tabung tidiknya dia lebih besar. Tabung ujinya dia lebih kecil. Rasanya dekat sekolah rendah kamu mungkin pernah nampak sudah. Okay, kalau yang ini, ini adalah untuk mengisi cecair atau bahan kimia dalam kuantiti yang lebih besar lah. Okay. Jadi ini adalah apa? Ini adalah pika. Okay, lepas ni adalah apa? Ini adalah kelalangkong. Okay, ini adalah kelalangkong. Okay, ini adalah kelalang rasa. Kelalang rasa metal. Ini adalah kelalang rasa level. Okey? Boleh? Okay, kalau ada masalah tidak dapat nampak, mesti ingatkan cikgu. Okay, yang soalan 3. Ini adalah silinder penyukat. Okay? Ini adalah silinder penyukat. Okay, bagi yang baru masuk, ini adalah muka surat 4. Ini muka surat 4. Okay. Sila semak jawapan anda. Okay, silinder penyukat. Okay, apa gunanya silinder penyukat? Adalah untuk menyukat isi padu cair. Okay. Dan ini adalah apa? 4A. 4A ini adalah
pipet. Okay. Dan B ni adalah burette. Okay, apa kegunaan pipet dengan burette adalah untuk menyukat isi padu cecair dengan tepat. Pipet menyukat isi padu yang isi padu tetap cecair. Ini adalah yang tetap lah. Ini yang boleh kita kawal. Okay, lepas tu, yang soalan kelima. Okay, ini adalah apa? Ini adalah corong turas. Dalam rumah anda mungkin juga ada guna corong turas. Okay, corong turas. Okay, adalah untuk menuras campuran pepejal dan cecair. Kerana dia akan bagi satu kertas inilah. Okay, lepas tu yang keenam, ini adalah piring penyejak. Piring penyejak. Dan ini adalah penuduh balsam. Penuduh balsam ni sekarang ni dia sudah semakin canggih lah. Sebenarnya apa yang kamu nampak sekarang dekat Makmau tentang penuduh balsam ni, itu adalah yang paling baru lah. Daripada zaman cikgu dulu belajar memang macam itu sudah. Kalau zaman yang lebih tua lagi, mereka gunakan macam mereka gunakan tongkes yang besar dan mereka sabungkan pipe tu ke penutup balsam. Itu adalah perbezaan lah zaman dulu. Okay, lepas tu ini 8 ini adalah mangkuk pijak. Okay. Ini adalah semua alat-alat makmal yang kita selalu akan guna. Okay, sorry. Kita lihat kepada muka surat sebelah, soalan 9. Okay, ini adalah apa? Ini adalah rok kaca. Kaca dan tube. Ini adalah rok kaca. Dia adalah solid. Ini tube kaca, ini dia boleh gunakan, kita boleh tube lah. Dia boleh ambil cair. Lepas tu, ini adalah apa? Ini adalah kaki retor. Ini adalah kaki retor. Okay. Lepas tu, soalan yang ke-11, ini adalah belang kes. Belang kes. Okay. Lepas tu, soalan yang ke-12, ini adalah kasa gawai. Okay, bagi yang baru masuk, cikgu sekarang dekat muka surat 5 sudah. Cikgu sekarang sudah dekat muka surat 5. Okay. Okay, ini adalah kasa gawai. Okay, tujuan yang tengah-tengah ini adalah untuk membolehkan penyebaran khabar secara sekata lah. Itu adalah tujuan mereka. Okay, lepas tu yang ke-13, ini adalah tuku kaki. Adalah untuk menyokong radar semasa memanas. Lepas tu yang ke-14 ini adalah kaca. Okay, untuk mengasing bahan daripada sekeliling. Untuk mengasing. Supaya boleh lihatlah, memantau daripada luar. Okay, lepas tu B. Simbol amaran melabelkan bahan-bahan berbahaya menurut peraturan tentang bahan berbahaya. Kena pasti simbol amaran di bawah. Okay, jadi ini adalah perkataan yang digunakan. Okay, lepas tu kita lihat kepada yang pertama. Pertama ini adalah apa? Merensak. Apa maksudnya? Maksudnya
dalam tersebut ada kloroform dengan amonia. Dua benda ini tak boleh apa? Kita tak boleh hidup. Kita tak boleh hidup. Okay, kalau untuk yang kedua ini, dia ada macam ni. Ini adalah apa? Dia beracun. Dia beracun. Walaupun dia sampai ke kulit kita, pun sangat bahaya. Okay. Lepas tu yang ketiga, ini adalah bahan yang berradioaktif. Kalau kamu ada lihat simbol ini, lebih baik jauhi. Lebih baik jauhi. Kenapa? Kerana kita tak nampak radioaktif, murid. Kita tidak akan nampak radioaktif. Jadi kamu kena berhati-hati. Yang keempat, ini adalah mengakis. Seperti asid dengan alkali yang pekat. Mengakis. Lepas tu yang kelima adalah mudah terbakar. Selalu kamu nampak simbol ini dekat mana? Dia dekat petrol station kan? Petrol station kamu selalu nampaknya ada simbol ini. Kenapa? Kerana di sana mempunyai bahan mudah terbakar. Jadi that's why kenapa dekat petrol station kita tak boleh guna telefon bimbit dengan tak boleh menghisap rokok. Okay. Lepas tu yang keenam, ini adalah mudah meletup. Mudah meletup. Macam natrium dengan kalium. Ini adalah logam. Logam yang mudah terbakar. Mudah terbakar. Terbakarnya bukan guna api. Air pun sudah boleh juga. That's why itu adalah bahaya. Lepas tu kita lihat lagi kepada muka surat 6. Peraturan dan keselamatan di makmal sains. Tandakan tik kelakuan yang betul tanpakah kelakuan yang salah. Kita lihat satu persatu. Saya masuk ke makmal dengan kebenaran guru. Ini adalah yang betul. Ini adalah yang betul. Lepas tu saya tuang larutan kimia yang tidak digunakan ke dalam bekasnya. Ini adalah yang salah. Ini adalah yang salah. Lepas tu untuk C, saya buka semua pintu dan tingkap semasa berada di dalam makmal. Ini adalah yang betul. Ini adalah yang betul. D, saya cuci semua radar selepas digunakan. Ini juga betul. Ini juga betul. Lepas tu kita lihat kepada E. Saya jauhkan benda mudah terbakar atau bahan kimia mudah terbakar daripada sumber api. Ini juga adalah betul. Ini juga adalah betul. Jadi bila kita melakukan eksperimen di dalam makmal, ini adalah perkara-perkara yang kita mesti perhatikan. Berhati-hati. Saya makan atau minum di dalam makmal. Ini adalah salah. Kerana dalam makmal sebenarnya kita tak boleh bawa air dengan makanan ke dalam. Yang G. Saya selalu menjaga kebersihan makmal. Ini adalah yang betul. Saya padamkan api penuduh balsan selepas digunakan. Ini juga adalah betul. Ini juga adalah betul. Lepas tu yang soalan yang kedua. Sekumpulan murid sedang menjalankan eksperimen di di makmal sains, tiba-tiba kemalangan di bawah berlaku pada seorang murid.
Apakah tindakan segera yang boleh diambil? Apakah tindakan segera yang boleh diambil? A. Saya tertelan bahan kimia. Tindakannya adalah cuba muntah. Kalau tertelan mesti cuba muntah keluar bahan itu. Yang baru masuk sekarang muka surat 6 dalam buku kerja. Muka surat 6 dalam buku kerja. Kita semak dari depan tu. Dan apa? Dan kumur dengan air yang banyak. Lepas tu yang B. Saya terhidup gas beracun. So macam mana? Bawa murid ke kawasan 8. 8 dengan segera. Kenapa? Kerana supaya dia boleh menghidu udara yang lebih baiklah, supaya dia tidak dalam kawasan tertutup, mungkin masih ada gas yang beracun lah kat sini. Boleh? Ada masalah? Kalau tidak, kita akan sambung kepada muka surat ke-7. Yang pertama, lengkapkan jadual tentang kuantiti asas fizik. Kuantiti asas fizik. Lepas A, panjang kuantiti asas fizik adalah meter. Simbolnya adalah M. Simbolnya adalah M. Tunggu sekejap. Lepas tu B, Gising unit SI-nya adalah kilogram. Unit SI bagi B adalah kilogram. Lepas tu simbol unitnya adalah kg. Simbol unitnya adalah kg. Lepas tu C, masa. Masanya di sini unit SI-nya adalah saat. Saat. Simbol unitnya adalah S. Huruf kecil. Suhu unit SI-nya adalah Kelvin. Simbol unitnya adalah K huruf besar. E. Arus elektrik unit SI-nya adalah ampere. Kalau simbol unitnya adalah A huruf besar. Lepas tu soalan yang kedua, berikan nilai imbuhan dan simbol yang sesuai. Giga adalah G huruf besar. Apakah nilainya? Adalah 1 juta. Tunggu sekejap. Cikgu ada masalah dekat sini. Lepas tu bentuk piawainya adalah 10
kuasa 9. Tapi dekat sini cikgu tidak dapat tulis kuasa 9. Adakah kamu tahu tentang macam mana tulis kuasa 9? Dia adalah 9 yang kecil dekat atas sini lah. Eh, 10 kuasa 9. Macam ni lah. Oh. Lepas tu, mega. Mega adalah huruf M besar. Huruf M besar. Lepas tu nilainya adalah 1, ini ada, ini ada 1 juta. Tapi 1. Kamu ingatlah belakangnya adalah ada 6 sifar lah. Bentuk piawainya adalah 10 kuasa 6. Lepas tu kilo adalah K huruf kecil. Dan nilainya adalah 1000. Dan ni 10 kuasa 3. 10 kuasa 3. Kamu semua tunggu sekejap. Cikgu ada masalah dekat sini. Pengetua cari cikgu. Sekejap. Maaf semua. Mungkin pengetua nanti nak datang. Tak tahu. Kita tunggulah. Lepas tu yang desi. Desi simbolnya adalah D huruf kecil. Dan nilainya adalah 0.1. Dan bentuk piawainya adalah 10 kuasa negatif 1. Kuasa negatif 1. Lepas tu senti. Senti simbolnya adalah C huruf kecil. Walaupun di sini kita nampaknya adalah S kan. Tapi tidak kita guna S. Walaupun ada dekat luar sana cikgu ada nampak ada orang sudah guna S. Tapi sampai sekarang belum umum lagi. 0.0.1. Dan bentuk piawainya adalah 10 kuasa negatif 2. 10 kuasa negatif 2. Huruf yang dekat belakang atas tu dia lebih kecil sikit. Dia lebih kecil sikit. Lepas tu mili. Mili simbolnya adalah M huruf kecil. M huruf kecil. Dan nilainya adalah 0.001. Dan bentuk piawainya adalah 10 kuasa negatif.
negatif 3. Okay. Lepas tu mikro adalah di sini mungkin cikgu tidak ada huruf itu. Dia adalah mu. Sorry. Dia adalah bentuk macam U, tapi dia ada satu ekor yang keluar dekat tepat. Dia ada satu ekor yang keluar dekat tepat. Okay. Dia adalah mu. Lepas tu nilai dia adalah sifar perpuluhan sifar 1. Okay. Dan unit bentuk piawainya adalah 10 kuasa negatif 6. Lepas tu nano hurufnya adalah N huruf kecil. Dan nilainya adalah sifar perpuluhan sifar 1. Dan bentuk piawainya adalah 10 kuasa negatif 9. 10 kuasa negatif 9. Okay. Boleh? Semua anda boleh dapat? Okay. Okay. Jadi yang U ini mungkin lebih baik cikgu contengkan sikit supaya kamu. Ada nampak sorry. Cikgu rasanya cikgu sudah dapat cari dia dekat mana. Okay. Kamu nampak U yang ini. Okay. U yang ini adalah micro U. Okay. Jadi cuba tulis dengan unit simbol ini dengan betul. Nah, U dia macam ni. Okay, murid, semua lihat dalam buku teks, buku kerja kamu ini. Dekat Milo sini, 6 dekat sini. U, ini mu. Okay. Okay. Lepas tu, tukar nilai kuantiti fizik kepada imbuhan. Sifar perpuluhan 2 meter sama dengan 2 desimeter. 2 desimeter. B, sifar perpuluhan sifar 7 meter adalah 7 sentimeter. Okay, sifar perpuluhan sifar 9 adalah 9 milimeter. 9 milimeter. Okay, lepas tu 8,500 gram adalah 8,5 kg. 8,5 kg. Lepas tu 5,000 meter adalah 5 kilometer. 5 kilometer. Okay, biasa kita akan pergi kepada imbuhan yang lebih sesuai. Okay. Okay. F, sifar perpuluhan sifar 3 meter adalah 3 mikro. U yang seperti yang cikgu katakan tadi mikrometer. 3 mikrometer. 9,000 gram adalah 9 kilogram. 9 kilogram. Okay, sifar perpuluhan sifar 8 adalah 8 nanometer. 8 nanometer. 7 bilion adalah 7
3 meter. 3. Kamu boleh nampaklah ini adalah imbuhan yang kita bila kita tambahkan imbuhan ini, sebenarnya kita lebih senang untuk bincang. Okey. Yang keempat, wajarkan kepentingan unit SI, unit piawai dan imbuhan awal dalam kehidupan harian. Dalam kehidupan harian. Okey, unit SI menyeragamkan. Menyeragamkan unit ukuran yang berbeza di serata dunia. Imbuhan awalan digunakan untuk memudahkan bacaan nilai angka ukuran yang sangat besar atau yang sangat kecil. Yang sangat kecil. Lepas tu kita lihat, sambung lagi kepada muka surat 8. Ini adalah satu eksperimen inquiry. Kita just selesaikan dekat sini. Tujuan menggunakan alat pengukur dengan betul. Bahan dan radas pembaris, pita pengukur, termometer, jam randik, neraca 3 alur, ammeter, voltmeter, silinder penyukat, bika, buku dan air. Prosedurnya pertama, sediakan bahan dan radas yang berlainan dalam 7 stesen yang berbeza. Setiap kumpulan murid dikendaki menjalankan pengukuran sebanyak 3 kali secara berterusan dan bergilir-gilir di 7 stesen yang berlainan. 3. Masa yang diperuntukkan untuk setiap stesen ialah 10 minit. Kalau loceng dibunyikan mesti jalan ke stesen yang seterusnya. Ini adalah keputusan yang perlu diukur. Ini adalah keputusan yang perlu diukur. Tapi yang ini kita tidak dekat mama, jadi kita tidak ada nilai. Jadi kita terus pergi kepada muka surat 9, muka surat yang seterusnya. Perbincangan. Mengapakah ukuran diulang sebanyak 3 kali dalam setiap aktiviti? Kenapa? Untuk memperoleh bacaan yang lebih jitu. Untuk memperoleh bacaan yang lebih jitu. Boleh? Lepas tu tandakan tik langkah berjaga-jaga semasa menggunakan silinder penyukat untuk menyukat isi padu air. Mana satu? Letakkan silinder penyukat di atas tapak tangan. Salah ini. Tak boleh. Letakkan silinder penyukat di atas permukaan rata. Ya. Yang ketiga, pastikan mata anda berada pada aras yang sama dengan dasar menikus. Ya. Ini dua jawapan yang betul. Lepas tu soalan yang ketiga. Tandakan tik pada aras mata. Guru dalam suatu kelas menghendaki murid mengambil bacaan bagi isi padu air dan merkuri dalam silinder penyukat. Didapati murid telah mengambil bacaan isi padu cecair tersebut pada kedudukan mata yang berlainan. Jadi tandakan tik pada aras mata yang betul untuk menyukat isi padu air merkuri. Kemudian rekodkan bacaan cecair. Jadi kita lihat mana yang betul dulu. Yang A, mana baru betul? Ini baru betul. Untuk yang C, mana baru betul? Dekat sini
Baru betul lah. Lepas tu isi padu bagi ini adalah 60, 1, 2, 3, 4. Ini adalah 64 mililiter. Ini adalah 4567. Sorry. Tapi kalau kamu lihat dekat sini, dia hanya separuh saja daripada 6 dengan 7. Jadi ini adalah 46,5. Lepas tu ini adalah dekat 26. Lepas tu kita lihat ralak parales dalam adalah disebab oleh kedudukan mata pemerhati yang tidak berada pada aras mata semasa membaca ukuran. Bulatkan kedudukan pemerhati di soalan 3 yang menyebabkan ralak parales. Bulatkan. Jadi kamu mesti bulatkan. Mana? Yang ini dengan yang ini. Boleh? Dua mata ini. Ini adalah jawapan untuk soalan 4. Lepas tu soalan 5. Bulatkan dua alat lain yang boleh digunakan untuk mengukur jisim objek. Bacaan perlu diambil sekurang-kurangnya 3 kali untuk mendapat bacaan yang lebih jitu. Bulatkan dua alat. Dua alat yang dekat sini, pertamanya adalah neraca tuas. Kedua adalah neraca spring. Kenapa penimban digital tak perlu? Kerana dia bagi kita angka terus. Jadi kita tak perlu baca semula lagi. Lepas tu untuk soalan kesimpulan, bacaan perlu diambil sekurang-kurangnya 3 kali untuk mendapatkan bacaan yang lebih jitu. Lebih jitu. Ada masalah? Kita sudah pukul 8.38. Tak apa, kita masih sempat lagi. Kita terus pergi muka surat 10. Perbandingan antara alat-alat pengukur yang lebih jitu. Tujuan membandingkan kejituan alat-alat pengukur dan mengendalinya dengan betul. Kedua, bahan dan radas. Ada angkut vernier digital, tolok skru mikrometer digital, neraca 3 alur, penimban digital, termometer klinik, termometer digital, emitter digital, buku, gawai. Prosedurnya jalankan aktiviti dalam jadual secara perkumpulan. Kedua, lakukan setiap pengukuran sebanyak 3 kali dan hitungkan bacaan purata. Ketiga, bandingkan alat-alat pengukur dari segi kejituan, keberisian, kepekaan. Jadi ini adalah dialah. Sedangkan kita tidak ada jalankan eksperimen, jadi kita terus ke muka surat 11. Kita terus pergi ke perbincangan. Tuliskan nilai sengkatan terkecil bagi alat pengukur di bawah. Angkut vernier sampai 0.01. Kalau angkut vernier digital boleh sampai juga 0.01. Tolok skru mikrometer sampai
Tapi kamu kena lihat, oh ini sentimeter, ini adalah milimeter. Itu adalah perbezaan. Sifar perpuluhan sifar 1 milimeter. Okay, kalau yang tolong skru micrometer digital adalah sifar perpuluhan sifar 1. Okay, kalau neraca 3 alo adalah sifar perpuluhan sifar 5 gram. Penimbang digital adalah sifar perpuluhan sifar 1 gram. Okay, termometer klinik adalah sifar perpuluhan 5 darjah Celsius. Kalau termometer digital adalah sifar perpuluhan 1 darjah Celsius. Ammeter adalah sifar perpuluhan sifar 5 ampere. Kalau ammeter digital adalah sifar perpuluhan sifar 1 ampere. Okay, jadi boleh? Semua cuba ikut saling. Kalau tak sempat, beritahu cikgu. Kalau malu nak beritahu, nanti tengok YouTube. Okay, kita pergi kepada soalan 2. Apakah fungsi pencerutan pada termometer klinik untuk mencegah merkuri daripada mengalir semula? Mengalir semula ke berbuli semasa bacaan diambil. Apa yang pencerutan ni? Kalau dalam makmal itu cikgu senang untuk tunjukkan kepada kamu lah. Dia macam ada dalam tube dalam sana itu dia ada satu macam pengkok dekat sana. Itu adalah fungsi pencerutan. Okay, lepas tu yang ketiga, Afiq menimbang jisim sebuah buku dengan menggunakan neraca 3 alo seperti yang ditunjukkan di sebelah. Afiq menimbangkan buku yang sama dengan neraca 3 alo yang berlainan. Afiq mendapati bahawa beberapa jisim buku yang berlainan direkod. Terangkan mengapa. Terdapat apa? Terdapat ralak sifar. Ralak sifar pada neraca 3 alo yang berlainan. Okay, lepas tu kesimpulannya. Angkut vernier di kita olok skru micrometer di digital penimbang digital termometer digital dan ammeter digital ialah alat-alat pengukur yang lebih jitu dan presis dan backup. Okay, jadi kalau untuk buku kerja kita sampai sini saja untuk hari ini, dan yang seterusnya kita akan sambung hari Jumaat. Dan sebelum itu kamu jangan keluar dahulu. Cikgu nak ajar kamu tentang Google Form nanti. Okay? Supaya lain kali sekali kamu terus tahu macam mana. Okay. Cikgu tunjukkan untuk kamu.
Okay, ini adalah quiz yang cikgu akan bagi kamu nanti. Cikgu akan bagi link ini untuk kamu nanti. Okay, jadi dekat sini kamu mesti isi nama kamu. Nama dengan huruf besar dengan betul. Nama huruf besar kamu dengan betul. Dan kamu di sini kamu kena letak nama kelas dengan betul. 1K, 1 L ataupun 1M. Okay? Lepas kamu isi, kamu masuk ke dalam sana untuk jawab soalan. Lepas kamu jawab soalan, dekat muka surat yang kamu akan nampak markah itu kan, kamu sudah hantar itu kan. Kamu snapshot dan hantar ke dalam, dan hantar secara PM kepada cikgu kalau gunakan WhatsApp. Kalau dalam Telegram, kamu hantar ke dalam grup tersebut. Okay? Dan ingat, hari ini kamu tidak perlu hantar gambar buku kerja. Kamu tak perlu hantar gambar buku kerja. Kamu hanya perlu hantar gambar yang kamu telah selesai kuis nanti. Boleh? Okay, ada masalah semua murid? Ada masalah? Okey, tidak ada. Bagus. Okey, jadi cikgu kita hari ini sampai sini saja. Okey, jadi kita jumpa lagi hari Jumaat. Okey, sekejap nanti cikgu akan bagi link dalam WhatsApp dengan Telegram. Okey, bye-bye. Okey.